Okey, baik. InsyaAllah sama-sama kita mulakan pada pagi ini. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik tuan-puan sekalian, seperti biasa pagi-pagi hari ini saya kena check dulu. Kena check dulu tuan-puan sekalian. Status live saya pada pagi ini. Boleh tak tuan-puan sekalian yang sudah join, ada 40 orang setakat ini. Boleh tak tuan-puan sekalian komen sama ada suara, gambar, semua jelas tak? Daripada sudut teknikalnya. Okay. Suara, gambar jelas ke tak jelas? Jelas tak tuan-puan sekalian? Okay. Supaya takut lepas ni kan ada masalah lah. Takut tiba-tiba kita sembang lama dah. Tiba-tiba ramai tak dengar rupanya. Okay. Kita tunggu sikit. Sebab dia antara, orang kata apa, kita punya tempat ni, waktu saya live ni, dia dengan Facebook ni, dia punya tu delay tu 10 saat lebih kurang. 10 saat ke berapa saat lebih kurang lah. Okay, dah ada yang komen dah. Alhamdulillah. Kembara usia senja, Penang line clear. Penang line clear. Okay, Puan Siti Rosnani, Alhamdulillah semua jelas. Puan Mustaqiza Ismail clear. Puan Balkis Bevi pun kata clear, Alhamdulillah. Okay, semua kata clear lah. Basically semua kata clear, jelas, Alhamdulillah. Okay, sambil-sambil tu tuan-puan sekalian, sementara kita nak tunggu ramai lagi masuk, insyaAllah pada pagi ni. Boleh tak tuan-puan sekalian komen daripada mana tuan-puan sekalian? Daripada mana? So tadi ada yang kata daripada Penang. Terima kasih pada Puan daripada Kembara Usia Senja. Penang, daripada Penang, Alhamdulillah kita ada daripada Penang. Ada juga daripada Johor, Alhamdulillah pada pagi ni. Seronok tuan-puan sekalian. Kan nak katanya waktu subuh dulu, kita mungkin kuliah subuh di masjid. Seronok lah kuliah subuh di masjid ni. Tapi nak katanya dengan kekangan yang ada pada saat ini tuan-puan sekalian, mungkin kuliah subuh tak boleh nak adakan di masjid. Tapi dengan kita boleh manfaatkan online, media online pada pagi ni, Alhamdulillah tuan-puan sekalian, kita boleh berjumpa walaupun berjauhan. Kan? Dekat Penang pun boleh jumpa, dekat Kepong pun boleh jumpa kan. Saya dekat Bangi kan. Ada daripada Johor tadi pun kita boleh berjumpa. Daripada Tangkak, Puan Aduyah Long daripada Tangkak pun ada, Alhamdulillah. Okay. So Alhamdulillah basically semua clear dan terima kasih tuan-puan sekalian sudi ruangkan masa pada pagi ni untuk mendengar tuan-puan sekalian sedikit kupasan tadabbur daripada saya, khususnya pada suratul Baqarah. Dan suratul Baqarah ni tuan-puan sekalian, dia bukan semata-mata kita, yelah tuan-puan sekalian, sebab kadang-kadang orang jadi, orang kata apa nak kata macam mana, skeptik dengan suratul Baqarah. Kenapa? Sebab dia orang lebih selesa untuk tadabbur surah-surah yang biasa dia orang baca, contoh macam surah Lazim ke, daripada surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Lepas tu dia suka tadabbur surah-surah pilihan. Yang itu kita dah biasa dah tuan-puan sekalian. Alhamdulillah ramai asatizah kita yang mengambil peluang untuk nak menjelaskan kepada masyarakat apakah makna di sebalik surah-surah yang mereka selalu baca. Tapi Al-Baqarah ni tuan-puan sekalian, dia bukanlah surah yang kita jadikan sebagai macam mana? Surah yang kita amalkan seperti mana? Seperti Al-Mulk, seperti surah Yasin, seperti suratul Waqi'ah. Dia tidak serancak itu kita baca. Faktornya adalah sebab surah yang paling panjang adalah Al-Quran lah. Ada 283 ayat tuan-puan sekalian. Jadi kalau kita nak baca daripada awal sampai habis 283 ayat tuan-puan sekalian, ulang setiap hari tu mungkin akan letih lah kadang-kadang kita ni. Tapi tuan-puan sekalian, penting untuk kita faham suratul Baqarah ni sebab apa? Just fikirkan satu perkara ni je tuan-puan sekalian. Iaitulah
Surah Al-Baqarah adalah surah kedua dalam Al-Quran. Jadi, bila kita buka Quran, surah yang awal kita akan jumpa adalah Suratul Baqarah. Surah yang awal kita akan jumpa adalah Suratul Baqarah. Surah pertama Suratul Fatihah. Lepas habis Suratul Fatihah, Fatihah ni kita baca pula 17 kali dalam solat ataupun sekarang paling kurang sehari. Kan? Lalu ataupun sekarang habis Fatihah tu kita akan baca terus jumpa dengan Suratul Baqarah. Maksudnya apa tuan-puan sekalian? Sebelum kita berjumpa dengan surah-surah lazim dekat juzuk ke-30, sebelum kita jumpa surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Al-Waqi'ah, surah Ad-Dukhan dan sebagainya, surah-surah pilihan itu, kita akan jumpa terlebih dahulu dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Jadi, just imaginekan perkara itu tuan-puan sekalian, kita akan faham. Maybe something yang very important Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita faham daripada surah Al-Baqarah ini. Okay. Jadi tuan-puan sekalian, tanpa buang masa, kita lebih kurang ada 53 minit lagi sebab sesi saya 1 jam saja setiap pagi Ahad ni tuan-puan sekalian. Kita akan sambung perbincangan kita pada ayat 114 suratul Baqarah. Okay. So saya consider semua orang kata apa, semua technical okey lah kuan InsyaAllah sebab semua dah komen tadi. Barakallahu fikum yang komen. Okey, saya akan share screen untuk nak tunjukkan ayat tuan-puan sekalian. Okey, ya saya besarkan sikit supaya semua orang boleh nampak. Okey, pada kuliah yang lalu, iaitu pada minggu lepas, Ahad minggu lepas tuan-puan sekalian, kita sudah berbincang mengenai rungutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang Yahudi dan Nasrani. Okey, saya ulang sikit tuan-puan sekalian supaya kita nampak link dengan ayat yang kita nak bincang pada hari ini. Ayat kita nak bincang ayat 114. Yang kita dah bincang minggu lepas adalah 113. Okay. Basically tuan-puan sekalian, ayat 113 ni lebih kepada rungutan Allah. Kan? Biasa orang mengurut ni orang yang tak puas hati. Lebih kurang macam inilah. Allah Subhanahu Wa Taala amat kecewa dan menunjukkan tanda tak puas hati dengan perangai beberapa manusia. Khususnya bila mana melibatkan golongan yang disebut sebagai Al-Yahudu wan Nasara. Orang Yahudi dengan Nasara, orang Nasrani. Sebab perangai mereka tuan-puan sekalian, orang Yahudi dok kata orang Nasara ni tak ada apa-apa. Orang Nasara ni sesat. Orang Nasara pula kata orang Yahudi ni sesat. Saling blaming each other. Saling mencari salah di antara satu sama lain. Sedangkan mereka itu wahum yatluna al-kitab. Dan kita belajar ibrah yang pada minggu lepas, tadabbur minggu lepas adalah kita ni patutnya yang yatluna al-kitab, yang banyak baca kitab, yang banyak baca Quran, yang banyak faham Quran, pergi kelas tadabbur sana sini. Patutnya kita punya mata lah yang paling mudah nak bersangka baik dengan orang. Kita punya mata lah yang tak akan kita punya mata lah yang kita akan cuba elakkan digunakan mata ini untuk nak mencari salah orang lain. Kan? Kita nak elakkan mata kita ni tercemar dengan kita sentiasa pakai pencermin mata untuk nak mencari salah orang lain. Orang yang faham Quran, orang yang banyak baca Quran, sepatutnya mata dia sentiasa akan bersangka baik dengan orang lain. Dia tak akan cari buruk orang lain tuan-puan sekalian. Okay? Ini antara intipati lah yang kita dah bincang pada sesi yang lepas. Lalu hari ini tuan-puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyambung lagi siri-siri sikap-sikap manusia. Sikap-sikap manusia. Kalau sebelum ni, kalau ayat sebelum ni kita tengok sikap mereka adalah suka cari salah orang lain walaupun mereka ni belajar agama. Walaupun mereka ni baca kitab. Tapi tuan-puan sekalian, sekarang ni tengok pula siri seterusnya. Apakah perangai seterusnya yang ada pada orang-orang yang ada sikap-sikap tak suka agama ni dimartabatkan. Lalu Allah sebut, kita sama-sama mulakan dengan isti'adzah pada ayat 114 ni. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada syaitan dan iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okay, sebelum tu tuan-puan sekalian, boleh like dan share supaya ramai lagi dapat manfaat perkongsian kita pada pagi ini. Sebab saya boleh katakan ayat yang kita bakal bincang pada hari ini sangat-sangat dekat dengan isu yang tengah panas dekat Malaysia lah ni. Saya bagi hint. Okay? Ada perkataan masajid. So a very good reason why tuan-puan sekalian boleh letakkan emotion pada kuliah pada ini dan boleh kongsikan kepada orang lain, boleh share. Kan? Supaya ramai lagi dapat manfaat pada kuliah pada pagi ini insya-Allah. Okay? Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah sebut apa dalam ayat 114 ini? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati 'adzabun 'adzim. Kalau terjemahan yang saya baca dekat depan ni tuan-puan sekalian, dan siapakah yang lebih zalim
daripada orang-orang yang menyekat dan menghalangi dari menggunakan masjid-masjid Allah untuk sembahyang dan menyebut nama Allah di dalamnya. Dan ia berusaha pula untuk meruntuhkan masjid-masjid itu. Orang yang demikian tidak sepatutnya masuk ke dalam masjid-masjid itu melainkan dengan penuh rasa hormat dan takut kepada Allah. Mereka akan beroleh kehinaan di dunia dan akhirat kelak mereka mendapat azab seksa yang amat besar. Okay. Jadi tuan-puan sekalian, saya dah nampak dah mungkin ada setengah-setengah pihak yang dah baca terjemahan. Saya bacakan pula terjemahan tadi. Dia dah tahu dah isu apa yang mungkin Ustaz akan touch pada pagi ini. Kan? Ataupun mungkin dia telah mula membuat some interpretation ataupun sesuatu kupasan ataupun kefahaman tersendiri, satu kefahaman tersendiri terhadap ayat ini dengan isu yang mungkin dekat dengan kita 1-2 hari ataupun seminggu 2 minggu ni tuan-puan sekalian. Tapi saya boleh katakan tuan-puan sekalian, hold yourself, tahan diri dulu, sebab takut-takut kalau cepat sangat kita jump to conclusion dengan baca ayat ni, tu tengah berlaku tu, takut kita tersilap faham. Okay, baik. Saya bagi keyword yang paling penting untuk kita fahami terlebih dahulu tuan-puan sekalian dalam ayat 114 ini adalah cuba berikan perhatian kepada perkataan azlam. Ini adalah keyword yang paling penting yang Allah sebutkan dalam ayat 114 ni. Wa man azlam. Dia datang dari perkataan zalim. Okay? Zalim, tuan-puan sekalian. Nanti kita akan bincang kenapa perkataan azlam ini very significant dalam menjelaskan kita punya mungkinlah salah faham. Boleh saya katakan akan muncul juga salah faham lepas ni terhadap memahami ayat 114 ni. Baik. Basically tuan-puan sekalian, apakah perangai yang dilakukan oleh orang ini, perangai yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat 114 ini, iaitu Allah sebut tentang perangai ada setengah manusia ni. Kalau kita nak katakan dengan perangai orang Yahudi dan Nasrani pun boleh dikatakan juga dalam ayat 114 ini. Dan ada juga para mufassir yang mengatakan ayat 114 ini dirujuk kepada orang musyrikin di Mekah. Orang musyrikin di Mekah. So boleh dikatakan orang Yahudi dan Nasrani yang membuat perangai ini, dan juga ada yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para mufassir pun yang mentafsirkan ayat ini mengatakan juga merujuk kepada orang-orang musyrikin di Mekah. So apa yang mereka buat dan apa kita boleh belajar daripada perbuatan mereka tuan-puan sekalian? Okay. Mereka melakukan satu perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, man azlam. Apakah perkara, siapakah yang lebih zalim? Man azlam. Siapakah yang paling zalim? Tuan-puan sekalian, dia ada banyak cara bacaan man azlam mimman ini. Kita mungkin boleh baca dalam sebutan istifham, kita akan kata man itu maksudnya siapa? Dan siapakah yang lebih zalim? Itu adalah cara baca yang pertama. Man juga, tuan-puan sekalian, di samping kita faham ianya adalah istifham, kata soal dan sebagainya, man dekat sini juga merujuk kepada satu bentuk, orang kata apa satu bentuk kita tunjukkan mana yang lebih superior. Okay, man. Nak kata macam mana? Contoh, macam bila ada man dekat situ, Allah Subhanahu Wa Taala nak menguatkan yang orang yang disebut sebagai azlam ini adalah orang yang paling zalim. Itu saya kata superior tadi. Man azlam digambarkan orang yang zalim itu adalah orang yang paling zalim. Takkan ada orang yang lebih zalim melainkan orang yang melakukan perangai ini. Lebih kurang macam tu. Okay? Saya ulang Cara baca yang pertama kita sebut dengan siapakah yang lebih zalim. Itu nampak macam lembut sangat dah. Tapi cara baca yang kedua adalah tak ada orang. Kita menafikan. So tak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang melakukan perangai-perangai. Baik, tuan-puan sekalian, tadi sebelum kuliah ni bermula, saya sempat tengok Quran, saya punya apps ni, saya type dekat saya punya apps ni, tuan-puan sekalian, apps Quran ni, saya type ayat waman azlamu mimman. Saya type perkataan tu. Dan tuan-puan sekalian, sekurang-kurangnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tempat dalam Al-Quran Allah menggunakan metod permulaan yang sama. Okay, siapa yang rajin mencatat nota, cuba catat nota ni. Dan cuba timbulkan satu semangat ataupun satu, orang kata apa, rasa ingin tahu, kenapa? Bukankah bila Allah sebut man azlam mimman, kalau kita baca dengan cara kedua tadi, tak ada orang yang paling zalim melainkan melakukan perkara-perkara yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut.
So kalau dalam ayat ni kita akan nampak orang yang menghalang, sebab saya terus baca konteksnya, orang yang menghalang untuk masuk ke rumah-rumah Allah ataupun masuk ke dalam masjid-masjid Allah dan menghalang manusia untuk menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala dekat dalam masjid tersebut, maka Allah kata merekalah orang yang paling zalim. Patutnya kalau paling zalim, inilah perbuatan yang paling dimurkai, paling dikatakan oleh Allah yang paling zalim. Tapi jangan terkejut, kalau itulah kefahaman kita, orang yang paling zalim adalah orang yang halang masuk masjid. Orang yang paling zalim adalah orang yang halang kita untuk menyebut nama Allah dalam masjid. Tapi dalam ayat lain, tuan-puan sekalian, saya kata tadi ada berapa tuan-puan sekalian? Tadi saya lupa dah nak kira. 2, 4, 6, 8, 9. Ada 9 tempat Allah memulakan ayat tersebut dengan waman azlamu mimman. Okay. Satu kita akan jumpa, so kalau siapa yang catat, yang rajin mencatat nota, boleh catat ayat-ayat ini, boleh tengok lepas habis kelas ni. Okay, boleh tengok lepas habis kelas. Tapi boleh saya katakan basically, ke-9 ayat ni tuan-puan sekalian, ada yang mengulangi perbuatan yang sama, so bersetuju mengatakan, contohnya macam, perangai ini, inilah perangai yang paling zalim sekali. Gitu. Inilah perangai yang paling zalim sekali. So akan ada macam, saling bersetuju di antara satu sama lain. Okay. So kalau kita nampak saling bersetuju tu, nampaklah dia punya arah yang katakan ini adalah perbuatan yang paling zalim. Tapi tuan-puan sekalian, rupa-rupanya banyak tindakan yang Allah sebutkan dalam Quran yang merujuk kepada ini adalah perbuatan yang paling zalim. So macam mana kita nak jelaskan kekhususan ini? So sebenarnya apakah perkara yang paling zalim sebenarnya? Nak katanya tuan-puan sekalian, dia mengikut keadaan. Dia mengikut keadaan tuan-puan sekalian. Dia mengikut keadaan dan mengikut macam mana situasi pada waktu itu. Untuk situasi-situasi tertentu, maka ayat ini di-applicable. Okay, ayat ini teraplikasi. So ayat inilah yang dikatakan untuk situasi tertentu, inilah adalah tindakan yang paling zalim. Okay. Catat ayat-ayat yang Allah mulakan dengan waman azlamu mimman. Yang pertama ayat ni, surah Al-Baqarah ayat 114. Surah Al-Baqarah ayat 114. Ini adalah ayat pertama kita akan jumpa waman azlamu mimman. Okay, 1 Al-Baqarah 114. Yang kedua, dalam Al-Quran Allah sebut waman azlamu mimman, kita akan jumpa pada surah yang sama, iaitu ayat 140. Surah Al-Baqarah 140. Dapat rangka tak? Al-Baqarah 114, Al-Baqarah 140. Seterusnya Al-An'am ayat 21. Al-An'am 21. Ini adalah yang ketiga. Yang keempat, Al-An'am surah yang sama 93. Al-An'am 93. Okay, terus lagi. Yang seterusnya yang kelima, surah Hud ayat 18. Surah Hud ayat 18. Okay, sebab saya tak nak habiskan banyak masa untuk baca ni, sebab tu saya baca direct, saya tak bacakan lagi apa konten ayat tu. Sebab saya akan serahkan, saya akan amanahkan tuan-puan sekalian buat homework lepas ni, boleh tengok kepelbagaian waman azlamu mimman dalam Al-Quran. Yang kelima tadi Hud kan 18. Yang keenam surah Al-Kahfi ayat 57. Al-Kahfi ayat 57. Terus lagi yang ke berapa dah tadi? Yang ke seterusnya Al-Ankabut ayat ke-68. So yang tadi yang ketujuh Al-Ankabut ayat ke-68. Al-Ankabut ayat 68. Seterusnya tuan-puan sekalian, surah As-Sajdah, ayat 22. As-Sajdah ayat ke-22, itu yang ke-8. Dan yang ke-9, yang terakhir, surah As-Saf ayat ke-7. Okay, saya baca sepintah lalu. Al-Baqarah 114. Al-Baqarah 140. Al-An'am 21. Al-An'am 93. Hud 18. Al-Kahfi 57. Okay. Al-Ankabut 68. As-Sajdah 22. As-Saf ayat 7. So ini adalah 9 tempat yang dimulakan dengan waman azlamu mimman. Dan tuan-puan sekalian lepas ni habis kelas nanti cuba belik-belik kejap ayat ni. Tuan-puan sekalian akan dapati akan ada ayat-ayat ini saling bersetuju di antara satu sama lain. Dan ada juga ayat yang Allah datangkan perbuatan itu ditunggal. So tidak ada ayat yang bukanlah kata bersetuju, tidak ada ayat yang mirip. Tapi tuan-puan sekalian, kalau kita perasan
kesemua ayat, ke-99 ayat ni, walaupun nampak ayatnya berbeza, tidak sama seperti mana yang kita baca mungkin first time kita jumpa satu tempat surah Al-Baqarah, walaupun tak sama, tapi the gist of that ayat is still the same. Tahu tak gist? Maksudnya adalah mutiara ataupun perkara yang dibincangkan dalam ayat itu secara temanya sama. Okay. Apakah tema dia? Tema dia adalah halang orang dari dapat ilmu. Catat cepat-cepat. Ini tema paling besar. Tema paling besar untuk cerita ayat-ayat yang dimulakan dengan waman azlamu mimman, walaupun nampak ayat tu nampak macam tak sama je. Ada ayat yang mungkin sama, ada ayat yang tak sama langsung, tapi tema dia untuk 9 ayat ini tuan-puan sekalian, tema dia sama je. Apa tema dia tadi tuan-puan sekalian? Temanya adalah halang orang dari dapat ilmu. Halang orang dari dapat ilmu. Itu adalah tema bagi ke-99 ayat yang dimulakan dengan waman azlamu mimman. Okay. Dapat sesuatu, ini tuan-puan sekalian, kita nak katanya satu benda yang sangat penting untuk kita observe dalam Quran. Dia banyak tuan-puan sekalian, permulaan. Ada ayat-ayat yang dimulakan dengan wa'id. Cuba cari tuan-puan sekalian, cuba type dekat dalam apps Quran tu perkataan apa ayat-ayat yang dimulakan dengan wa'id. Wa'id ni pun tuan-puan sekalian menarik juga kalau kita berikan perhatian untuk kita dalami. Ayat-ayat yang dimulakan dengan wa'id sangat menarik. Okay, sangat menarik. Okay. Now kita nak bincang ayat 114 ya tuan-puan sekalian. Jadi ayat 114 ni Allah kata tak ada orang yang paling zalim, tak ada orang yang paling zalim daripada siapa? Mimman. So siapakah yang dikatakan yang paling zalim ini? Mimman mana'a masajidallah. Mana'a. Mana mana'a tuan-puan sekalian? Mana'a ni maksudnya menghalang. Menghalang. Mana'a ni dia halang terus. Biasa dengar tak perkataan mamnu'. Mamnu' ni maksudnya terhalang ataupun terlarang. Jadi mana'a ni tuan-puan sekalian, dia lebih kepada satu bentuk sekatan yang telah menyebabkan berlakunya pemisahan ketara. Itu mana'a. Mana'a. Contohkan macam perempuan-perempuan yang haid, kadang-kadang kita sebut sebagai mereka ni mamnu'. Mereka ni terhalang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkin disyariatkan oleh Allah. Contoh macam hakikatnya mungkin sebelum dia haid itu, dia boleh salat. Maka bila dia haid, maka dia kena taat juga perintah Allah. Maka Allah kata kalau siapa yang haid, la taqrabus salat. Jangan dekati salat kan? Jangan dekati salat. Banyak nak katanya tuan-puan sekalian. So dia terhalang melakukan perkara yang biasa dilakukan sebelum dia dalam keadaan haid itu tadi. Kan? Jadi mamnu'. Jadi bila perkara mana'ah ni berlaku tuan-puan sekalian, dia akan menyebabkan jurang berlaku. Dia akan menyebabkan jurang berlaku. Jurang yang bagaimana? Maksudnya, dia bukan terhalang tu maksudnya dia mungkin barangkali boleh masuk sikit-sikit tak. Terhalang tu terhalang sungguh. Terhalang sungguh tuan-puan sekalian. Itu yang dimasukkan mana'a masajidallah. Maksudnya memang tidak ada peluang langsung untuk nak infiltrate, untuk dia nak tembusi halangan-halangan ini. Mamnu' adalah satu bentuk halangan yang total punya halangan. Tak boleh nak masuk langsung. Okay, baik. Jangan cepat sangat, jangan itu conclusion. Ayat ni macam kena je dengan kita punya situasi masjid sekarang ni Ustaz. Kita semua terhalang. Hari Jumaat, hari tu Ustaz saya bergebut nak pergi sembahyang Jumaat. Tak boleh masuk sebab terhalang punya pasal. Relax. Jangan cepat sangat kata, ayat ni memang tepat sangatlah kena dekat AJK masjid. Dia halang kita Ustaz. Ini tepat sangatlah dengan kerajaan yang menghalang kita masuk masjid. Dia halang kita Ustaz. Ni mereka ni lah golongan paling zalim. Relax. Jangan cepat sangat. Ingat lagi saya kata, selagi saya tak kupas mendalam azlam ini, the keyword of this ayat, kita jangan cepat sangat jam itu conclusion. Okay, baik. Saya saja tinggalkan dulu tuan-puan sekalian azlam ni supaya anda faham dalam konteks semua ayat, baru kita akan lebih menjiwai kenapa azlam ni very significant dalam ayat. So bila Allah sebut tuan-puan sekalian, mimman mana'a masajidallah. Okay. Allah sambung, dia halang daripada apa? Masajidallah. Okay. Masajid ni tuan-puan sekalian, kita akan nampak kepahaman kita, masajid ni adalah masjid-masjid lah. Dia jamak bagi masjid. So masjid dia mufrad. Kalau masajid dia jadi jamak. So jamak ni maksudnya masjid-masjid lah, banyak. Bukan satu masjid tapi banyak masjid. Baik. Satu lagi tuan-puan sekalian, masjid ni tempat apa? Cuba komen sikit tuan-puan sekalian. Bila sebut perkataan masjid ni kita faham tempat apa? Kalau ikut terjemahan tuan-puan sekalian, masjid tu maksudnya kalau ikut literal masjid datang dari perkataan sajada iaitu sujud.
masjid maksudnya tempat sujud. Dia dalam bahasa Arab ni tuan-puan sekalian, perkataan tu kalau kita nak gambarkan itu adalah isim makan, isim tempat. Kita ambil perbuatan tu, kalau nak ubah perbuatan tu kepada tempat yang kita lakukan perbuatan tu, maka kita tambah mim dekat depan. Contoh macam la'iba, main. Tapi letak mim dekat depan, mal'ab, tempat main. Apa benda mal'ab? Padang. Sajadah, sujud. Letak mim kat depan, masjid jadi tempat sujud. Kan? Jadi bila kita sebut masjid, tuan-puan sekalian, kita akan kata tempat apa ni? Ya betul, Puan Nurziha kata tempat salat, tempat sujud. Kembar Usia Senja pun kata tempat beribadah. Basically, kita nampak masjid ni adalah tempat solat. Tempat solat kan? Tapi kenapa dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala tak guna perkataan musalla? Kalau Allah kata kita dihalang daripada mengerjakan solat, sebab memang ada ayat dalam Al-Quran pun yang memang Nabi sendiri dihalang oleh Abu Jahal untuk mengerjakan salat dekat kota Mekah, dekat depan Kaabah. Abu Jahal halang Nabi, tuan-puan sekalian. Kan? Nak katanya ada peristiwa Nabi Muhammad SAW dihalang oleh Abu Jahal untuk mengerjakan salat. Untuk mengerjakan salat. Jadi kalau salatlah tujuan untuk kita masuk masjid ni tuan-puan sekalian, kalau salat tu tujuan untuk kita masuk masjid, maka nak kata tuan-puan sekalian, kenapa Allah tak guna satu lagi perkataan yang lebih jelas untuk menggambarkan tempat salat? Iaitulah, saya sebut perkataan tersebut, iaitulah perkataan musalla. Anda biasa dengar tak perkataan musalla? Musalla datang dari perkataan salat. Jadi tempat salat namanya musalla. Sekarang ini Allah tak sebut salat tu. Allah sebut perkataan itu datang dari perkataan sujud. Maksudnya masjid ini tempat sujud, tuan-puan sekalian. Jadi adakah Allah Subhanahu Wa Taala nak maksudkan, datang ke masjid sujud je? Macam tu ke? Adakah kita semata-mata datang ke masjid ni nak sebab sujud saja, tuan-puan sekalian? Tak. So walaupun Allah menggunakan perkataan masjid ni, tuan-puan sekalian, dan sujud adalah teras bagi perkataan ini, maka Allah SWT nak maksudkan memanglah masuk masjid itu untuk salat. Tapi Allah sebut masjid dengan asalnya sujud itu, sebab sujud itu, perbuatan sujud itu adalah perbuatan yang sangat besar dalam salat. Maka bila Allah sebut sujud, memang Allah nak refer tentang solat pun. Memang Allah nak refer tentang solat pun. Tapi dia lebih kepada satu aktiviti yang paling besar dekat dalam solat itu adalah aktiviti kita lakukan sujud. Sebab tu tuan-puan sekalian nak berdoa pun dekat dalam sujud kan, sebab the moment kita sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat dekat dengan Allah, doa pada Allah waktu sujud. Tapi ada disiplin tertentulah kita kena jaga. Tak boleh nak verbal out, tak boleh nak sebut-sebutir perkataan yang kita nak minta kepada Allah itu. Contoh kalau kita ada hajat, berdoalah dekat dalam sujud. Berdoa dalam sujud. Cuma jangan sebut perkataan tu. Kita terlarang untuk menyebut perkataan itu secara verbal. Sebab dalam salat ni dia ada disiplin. Ada perkataan-perkataan yang kita boleh sebut secara verbal out dekat kita punya mulut. Ada perkataan tak boleh sebut. Jadi kalau kita ada hajat nak berdoa pada Allah dalam salat, doalah. Tapi dalam hati saja. Allah tu maha mendengar. Kan? Wa asirru qawlakum aw jaharu bi innahu alimun bi dhatis sudur. Kita rahsiakan ke Allah SWT tahu apa benda dekat dalam hati kita. Begitu deh. Jadi waktu sujud ni kita paling dekat dengan Allah. Nak berdoa pun berdoa dekat dalam pada Allah waktu time sujud ni, tuan-puan sekalian. So Allah sebut satu perbuatan yang paling besar dalam salat, tapi sebenarnya Allah nak maksudkan salat itu sendirilah. Itu perkataan masajid. Dan satu lagi, kita mungkin nampak terhalang daripada masjid. Tapi tuan-puan sekalian, ayat ni tak berakhir pada masjid saja. Allah sebut masajidallah. Masajidallah. Tuan-puan sekalian, kalau tak ada Allah selepas perkataan masjid ni, kita dah nampak, kita dah faham dah. Masjid ni tempat yang mulia, tempat kita nak sujud kan, tempat kita nak salat, kita nak beribadah pada Allah. Kita nampak dah ini tempat yang sangat sacred bila sebut perkataan masjid ni. Kan? Tapi tuan-puan sekalian, kenapa Allah sambung perkataan masjid ni dengan Allah selepas dia? Dengan Allah. Dia ada dua maksud bila Allah mengletakkan ataupun Allah menggandingkan masjid Allah ni. Kenapa Allah mesti letakkan gandingan masjid ni adalah Allah? Ada dua kefahaman kita boleh letak kat sini. Pertama adalah Allah nak bagi tahu semua masjid-masjid. Sebab tu Allah sebut jamak, bukan sebut satu. Kan? Kalau sebut satu maksudnya masjid tu je yang ada kaitan dengan Allah. Tapi bila Allah sebut masjid, dia maksudnya jami'ul masajid. Semua masjid dekat dunia ni adalah masjid Allah. Maksudnya semua masjid-masjid kat dunia tuan-puan sekalian adalah rumah ibadat kita menyembah Allah. Semua itu adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-puan sekalian, masjid ni bila digandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tempat tu automatik
jadi mulia. Sebab benda-benda yang digandingkan dengan nama Allah semua jadi mulia, tuan-puan sekalian. Semua jadi mulia. Contoh, benda yang asalnya biasa tapi digandingkan dengan Allah selepasnya, dia jadi mulia terus. Contoh, bait. Bayata bait. Kalau ikutkan maksud al-bait, maksudnya mana tuan-puan sekalian? Bait, rumah. Kan? Rumah biasalah. Kan kita dekat dalam rumah kita sekarang, bila sebut bait tu biasalah rumah. Tapi bila sebut baitullah, maka dia tak jadi biasa dah. Kita faham dah, oh ini tempat yang sangat mulia. Sebab bila digandingkan dengan nama Allah, tempat tu jadi mulia. Tempat tu jadi mulia. Baitullah. Lagi, kalau tadi kita ambil bangunan, bait, rumah, letak baitullah jadi mulia. Ada satu lagi tuan-puan sekalian, perkataan binatang. Ini perkataan binatang. Naqatun. Naqatun itu maksudnya unta. Okay, naqatun maksudnya unta. Kalau ikutkan naqatun, unta biasa. Unta biasa. So semua kita pernah tengok unta dekat zoo ke, dekat mana-mana ke, unta. Kalau unta, biasalah unta. Tapi bila Allah sebut dalam Quran, naqatullah, unta Allah, maka unta itu terus jadi mulia. Dia tak sama dengan unta-unta lain. Kemuliaan dia naik tinggi sikit dibandingkan dengan unta-unta lain. Itu naqatullah. So naqatullah, tuan-puan sekalian. Naqah itu, unta tu, naqatullah, unta Allah tu merujuk kepada unta siapa? Unta siapa? Siapa tahu? Siapa tahu unta siapa yang dia maksudkan bila Allah sebut naqatullah? Naqatullah, unta Allah. Unta Allah tu rujuk pada siapa? Nabi apa yang signifikan dengan unta ni, tuan-puan sekalian? Tengok, siapa ingat? Ke tak ingat? Sebab biasalah, saya kena tunggu 10 saat sebab dia delay 10 saat ni. Live Facebook dengan saya live kat Zoom ni, dengan Facebook dia delay 10 saat. Unta tu refer pada siapa? Siapa tahu? Nabi apa yang signifikan dengan unta? Ya betul, Puan Nohalina Sulaiman. Okay. Oh, Puan Nohalina pun ada hari ni. Nabi Saleh. Nabi Saleh. Puan Syidah Aliyah pun kata Nabi Saleh. Okay. Jadi tuan-puan sekalian, yang itulah naqatullah tu, unta biasa je. Tapi bila sebut naqatullah, kita faham dah dia merujuk kepada unta Nabi Saleh alaihi salam. Okay. Jadi tuan-puan sekalian nampak bila benda tu digandingkan dengan nama Allah, dia akan jadi automatik mulia. Tetapi tuan-puan sekalian, pastikan benda sebelum itu adalah benda yang memang tidak terpalit dengan kemurkaan Allah lah. Tidak terpalit dengan benda-benda yang Allah murka lah. So dia katanya, bila benda tu biasa, letak nama Allah lepas tu, maka dia akan jadi, contoh kalau benda tu mungkin dia nampak mulia. Tapi bila diletakkan Allah, dia punya mulia tu berganda-ganda. Mulia tu berganda-ganda. Tapi ada je perkataan-perkataan buruk yang Allah letakkan ataupun kita sebutkan dengan gandingan selepasnya adalah Allah. Contoh, la'natullah. Kan? Fir'aun la'natullah. Kan? Kita kata Fir'aun yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. La'natullah. So laknat tu tuan-puan sekalian, bila letak Allah dekat situ, maksudnya kelaknatan untuk Fir'aun itu jadi berganda-ganda. Dia bukannya kata, oh bila sebut laknatullah, Ustaz kata tadi ada Allah lepas tu jadi mulia belaka. So tidaklah bermaksud Fir'aun tu mulia, tapi dia lebih kepada idea kita hyperbolakan. So kalau kata kemuliaan yang berganda-ganda. Kalau kata kehinaan yang berganda-ganda. So ini gambaran ada perkataan Allah selepasnya. Okay, baik. So Allah kata orang yang paling zalim adalah orang yang menghalang untuk masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, baik. Tuan-puan sekalian, saya kena bincang juga azlam ni supaya tuan-puan sekalian tak salah faham. Oh, dia dah mungkin dah nampak dah ni, kita terhalang masuk masjid sekarang ni. Ini adalah ayat yang sangat tepat untuk ejeki masjid dengan pemerintah yang mengawal agama dekat satu-satu negeri. Baik, tuan-puan sekalian ya. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan perkataan azlam. Ma makna azlam? Zalim. Saya kata dia datang dari perkataan zalim. Zalim tu tuan-puan sekalian maksudnya apa? Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka itu adalah zalim. Lawan bagi zalim adalah adil. Lawan bagi zalim adalah adil. Maka tuan-puan sekalian, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu sangat penting untuk nak mengelakkan diri kita jadi zalim. Okay? Mengelakkan diri kita jadi zalim. Maka tuan-puan sekalian, kalau kita nak katakan ayat ini merujuk kepada orang yang menghalang kita daripada masuk masjid, kita nak terus mengatakan orang-orang yang halang kita sekarang ni adalah orang yang zalim sebab kita dah baca ayat 114 ini, maka tak tepat. Sebab ulama-ulama kita dah bincang dengan lumak dah tentang kenapa kita kena limitkan orang yang boleh masuk masjid pada saat ini. Kan?
Ahli-ahli majlis fatwa dekat kita punya negara tuan-tuan sekalian dah bincang lumak dah. Kenapa solat kena jarak? Kenapa ada limit tertentu saja boleh masuk masjid? Kita dah bincang lumak dah tuan-tuan sekalian. Kan? Cuma nak kata, kenapa berlaku sedemikian? Kenapa berlaku nampak macam menghalang masuk masjid? Sebab isunya adalah kita perlu letakkan sesuatu pada tempatnya. Sekarang, wakil yang berlaku dekat masa sekarang ni adalah adanya satu wabak yang boleh mengancam nyawa manusia. Itu maqasid. Satu wabak yang boleh mengancam nyawa manusia. Jadi, meletakkan sesuatu pada tempatnya adalah, maka kita perlu melakukan sesuatu yang kena pada situasi untuk mengelakkan manusia daripada terjebak dengan satu penyakit yang boleh meragut nyawanya sendiri. Begitu. Jadi, tuan-tuan sekalian, tidaklah katanya asal ada orang halang itu semuanya zalim. Tidak. Tapi kalau orang yang halang itu telah meletakkan sesuatu pada tempatnya, maka dia tak zalim. Nampak tak? Penting tu faham. Sebab tu keyword dalam ayat ni adalah meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jangan cepat sangat. Zalim ni ustaz, saya terhalang masuk masjid, pemerintah zalim. Tak. Dia adalah isu kita letakkan sesuatu kena tak dengan situasi. Kita letakkan sesuatu kena tak pada tempat dia. Yang itu konteks yang kita nak bincangkan dalam ayat. So terhalang kita masuk masjid adalah kena pada tempat dia. Meletakkan sesuatu pada tempat dia. Faham tak? Okay, baik. So terhalang daripada masjid-masjid Allah. Lalu Allah sambung lagi ayat seterusnya. Ayyudhkara fi hasmuh. Dan tuan-puan sekalian, orang-orang yang dikatakan zalim dalam ayat ni tuan-puan sekalian, dia bukan sekadar menghalang manusia untuk masuk dalam masjid ni. Masuk dalam masjid, sebab saya dah cerita tadi tuan-puan sekalian, dia cerita pasal orang musyrikin Mekah yang menghalang orang-orang Islam, para sahabat Nabi untuk solat dekat depan Kaabah. Kan? Lalu tuan-puan sekalian, ayyudhkara fi hasmuh, dan dia menghalang juga daripada menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-puan sekalian, yang ni adalah turning point yang memberikan muhasabah pada kita. Iaitu, hari ini kan tuan-puan sekalian, kalau kita nak kenakan dengan situasi kita sekarang, kita nak tak masuk masjid, kita nak masuk masjid, kita marah pada orang yang menghalang kita masuk masjid. Tapi kita kena akurlah sebab itu perkara yang selayaknya untuk kita letakkan pada tempatnya. Tapi kita nak masuk masjid. Tapi Allah kata tujuan paling besar untuk masuk masjid ni adalah untuk kita yudhkara fi hasmu. Untuk kita menyebut-nyebut nama Allah. Untuk kita ini rasa beringat-ingat kepada Allah. Ini tujuan utama. Tujuan utama masuk masjid adalah untuk kita beringat kepada Allah. Maksudnya, kalau kita nak pecahkan dua perbuatan yang ada pada orang yang melakukan zalim, yang paling zalim dalam ayat ini, satu adalah orang yang halang masuk masjid. Yang kedua adalah orang-orang yang menghalang orang lain untuk nak mengingati nama Allah, untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-puan sekalian. Hari ini mungkin, alhamdulillah kita boleh masuk masjid. Kita boleh masuk masjid. Tapi tiba-tiba bila masuk masjid, kita ni sangat-sangat kurang ingat Allah. Kita masuk masjid masih lagi bawa isu-isu keduniaan sampai menggelapkan kita, sampai melupakan kita kepada tujuan asal masuk masjid ni sebab apa? Sebab apa? Sebab tujuan asal masuk masjid ini kata Allah, patutnya kita paling banyak menyebut nama dia, paling banyak mengingati dia dalam masjid. Sepatutnya begitu. Tapi di dalam masjid sembang bab dunia. Dalam masjid tuan-puan sekalian masih berbalah di antara satu sama lain seolah-olah macam tak ada peringatan kepada Allah pada waktu itu. Berbalah sama sendiri, memberikan kata-kata buruk pada orang lain, bertikam lidah sana sini, benci sana sini, bawang-bawang sana sini. Bukan bawang tu bawang mesti pada kat dapur masjid, tidak. Membawang sana sini. Kan? Hak ni kata buruk dekat orang ni. Hak ni dok tak puas hati dengan kaum ibu. Tu macam tak biasa kan tuan-puan sekalian. Tak puas hati dengan kaum ibu. Yang ni tak puas hati dengan JK masjid. Padahal orang tu dekat dalam masjid. Patutnya pergi kat masjid, solat berjemaah, masing-masing nampak orang yang solat jemaah dengan kita ni adalah orang yang berjemaah untuk memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senang disatukan hati oleh Allah. Tapi pergi masjid, sembah Allah, sebut nama Allah, tapi akhirnya berpecah belah. Tu. Berpecah belah. Yang ni terima kasih Puan Syida. Pergi masjid bukan nak makin beringat kepada Allah, makin merasakan Allah dah pernah sebut amanah tu berat, tapi kesudahannya pergi masjid nak berebut jawatan AJK masjid. Ini tak yang ni paling kita nak minta elak lah. Kan tuan-puan sekalian? Jadi masjid tu hilang kesucian. Dalam bahasa lain tuan-puan sekalian, kita nampak macam zalim lah orang yang sekat orang lain nak masuk masjid ni. Tapi tuan-puan sekalian,
Yang zalim juga yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bila mana kita hilangkan kesucian masjid, yang sepatutnya tempat masjid inilah kita paling banyak ingat Allah, paling banyak sebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sepatutnya. Tak. Jadi akhirnya tuan-tuan sekalian kena kembali kepada kenapa kita nak pergi masjid hari ini. So jangan datang masjid ni bawa dengan adanya hati-hati busuk kita nak datang dengan masjid. Jangan cemarkan kesucian masjid. Jangan cemarkan kesucian masjid. Dan dia termasuk juga tuan-tuan sekalian. Yang ni kena sebut juga ni. Yang ni ramai orang tak faham juga, kan? Termasuk juga tuan-tuan sekalian dengan orang-orang yang berada dalam masjid yang bila mana dia mengalihkan perhatian orang lain daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana contoh dia? Dengan tiba-tiba dia mungkin barangkali menyekat beberapa perkara yang telah menyebabkan orang makin sukar nak ingat Allah Subhanahu Wa Taala dekat masjid. Contohnya macam mana tuan-puan sekalian? Dia ajak sembang benda-benda yang tak betul, ataupun menyekat aktiviti-aktiviti tertentu yang menggalakkan orang makin beringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat lagi tak saya kata tema besar wa man azlamu mimman tadi? Menghalang orang daripada dapat ini. Tuan-puan sekalian nak tahu tak kenapa orang yang zalim adalah orang yang sekat orang yang paling zalim adalah orang yang sekat orang yang sekat manusia lain untuk masuk masjid. Sebab tuan-puan sekalian, masjid ni adalah pusat penyebaran ilmu. Dan punyalah penting masjid ni tuan-puan sekalian. Saya tak pelik kenapa Allah kata orang yang paling zalim adalah orang yang sekat orang masuk masjid. Dan sekat orang untuk mengingati Allah dalam masjid tersebut. Saya tak pelik kenapa Allah mendatangkan ini adalah orang yang paling zalim. Sebab apa? Nabi sendiri memperlihatkan masjid adalah satu institusi yang paling penting. Tuan-puan sekalian cuba jawab saja. Bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, sampai dekat Madinah tuan-puan sekalian, dah jauh perjalanan bergerak dengan Abu Bakar As-Siddiq, jauh perjalanan Nabi, patutnya bila mana sampai dekat Madinah, macam kita lah, jalan jarak jauh, kita lepas ni boleh rentas negeri, jalan-jalan jauh-jauh, the first thing yang kita akan buat bila sampai dekat destinasi adalah apa tuan-puan sekalian? Check-in hotel kan? Sebab kita nak berehat, perjalanan kita jauh. Lalu bila sampai dekat tempat tu, kita nak check-in hotel lah, kita nak berehat-rehat tuan-puan sekalian. Tapi tengok Nabi Muhammad SAW. Perjalanan yang sangat jauh tuan-puan sekalian, bila sampai dekat Madinah, Nabi buat apa? Siapa boleh tahu? Siapa boleh sebut dekat saya? Apa Nabi buat bila sampai dekat Madinah? The first thing yang Nabi buat bila sampai dekat Madinah. Adakah Nabi check-in hotel? Adakah Nabi duduk berukhuwah minum-minum kopi dengan para sahabat? Oh letih ni berjalan tadi, sidangkan aku satu syai, satu kopi, satu teh. Ada tak Nabi minta macam tu? Nabi sampai dekat Madinah, first thing Nabi buat apa benda tuan-puan sekalian? Siapa tahu? Siapa tahu? Nak tengok sikit. Ada yang tahu tak? Okay tak? Betul. The first thing yang Nabi buat tuan-puan sekalian adalah Nabi bina masjid. Sebab apa? Sebab masjid ni bukan semata-mata tempat untuk kita beribadah, salat, sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi inilah tempat pusat penyebaran bagi ilmu. Kalau tak ada pusat ni, mungkin orang susah nak akses kepada ilmu pada hari. Lebih kurang macam tu. Jadi siapakah yang lebih hina daripada menyekat orang untuk mendapatkan akses keilmuan? Siapakah yang paling hina daripada menghalang manusia untuk mendapatkan kebenaran? So satu fungsi masjid perlu kita kena semarakkan hari ini adalah kita kena imarahkan dengan banyaknya akses keilmuan yang masjid kena buat pada hari ini. Bahkan saya tengok banyak masjid-masjid pada hari ini sudah buat satu anjakan yang paradigma yang sangat hebat. Dengan dekat masjid saja sampai ada satu biro tafaqquh fiddin. Saya puji mana-mana masjid yang memang ada biro tersendiri untuk tafaqquh fiddin, untuk belajar tentang agama, tafaqquh fiddin. So biro ni memang fokus untuk nak menyemarakkan aktiviti keilmuan dekat masjid je. Tak kira lepas solat ke, waktu subuh ke, waktu duha ke, ini satu biro yang akan, orang kata akan provide seberapa banyak aktiviti untuk nak diberikan kepada masyarakat. Begitu. Satu part itulah, iaitu kena kembalikan, kena adakan aktiviti-aktiviti keilmuan sebab masjid ni tempat penyebaran ilmu. Dan yang kedua tuan-puan sekalian, saya sebut jugalah tuan-puan sekalian, saya sebut juga. Ada juga tempat-tempat yang membenarkan majlis ilmu diajarkan. Majlis ilmu rancak. Tetapi ada kawalan-kawalan tertentu. Contoh macam mana tuan-puan sekalian? Ustaz jangan sembang sangat lebih pak-pak ni. Takut bila Ustaz sembang lebih pak ni takut orang pecah belah. Orang akan lari Ustaz. Orang tak suka dengar benda ni. Benda ni sensitif. Anda perasan tak culture ni ada? Cik komen sikit kalau anda pun mengalami situasi yang sama dekat masjid kita. Kan?
Kadang-kadang tuan-puan sekalian, saya kadang-kadang kerap mendapat jemputan, kadang-kadang tuan-puan sekalian, okay, mungkin kalau ada je ke masjid dengar benda ni takut saya tengah attack. Tidak, saya tidak maksudkan, saya cerita secara umum. Dan kita nampak benda ni berlaku. Iaitu bila mana, kalau ikutkan, dia dah buat dah majlis ilmu. Tetapi tuan-puan sekalian yang sangat sedih, bila mana ada sekatan-sekatan tertentu. Macam mana sekatan tertentu saya maksudkan? Tiba-tiba akan ada seorang, ada 2-3 orang kata, Ustaz jangan sembang bab ni, benda ni sensitif. Jangan Ustaz, boleh pecah belah masyarakat. Kan? Sedangkan perkara yang diminta untuk didiamkan itu adalah perkara yang benar perlu disampaikan kepada manusia. Terlupakah kita para penyampai ilmu sampai tak silap saya ada satu larangan, kita menyembunyikan kebaikan. Kita ada kebenaran perlu disampaikan sebab kebenaran itulah ubat terbaik kepada kejahilan manusia. Ada kebenaran adalah ubat terbaik untuk kejahilan manusia. Tetapi ada pula pihak-pihak yang ada kuasa menghalang untuk kita bercerita kebenaran. Untuk kita bercerita kebenaran. Anda faham tak maksud saya? Menghalang untuk bercerita kebenaran. Sedangkan itu ubat kejahilan. Lalu bukankah kita terlupa? Yes, ayat Quran sebenarnya. Terlupakah kita dengan satu larangan daripada Allah, satu ancaman, satu tempelakan daripada Allah kepada orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan perkara-perkara yang telah dijelaskan daripada Al-Quran dengan begitu clear sekali. Surah Al-Baqarah ayat 159, tak silap saya tuan-puan sekalian. Allah sebut apa? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Betul tak 159? Tak. Dia tidak semestinya, tadi Ustaz kita nampak konteks pertama tadi dia menyekat aktiviti keilmuan. Tak ada langsung aktiviti keilmuan. Hak ni aktiviti ilmu ada, tetapi ada sekatan-sekatan tertentu. Seolah-olah tak mahu menyembuhkan penyakit-penyakit kejahilan masyarakat. Tuan-puan sekalian, kan? Okey, contoh kita tengok ni, ayat ni. Yang ni ayat saya maksudkan tu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk hidayah, sesudah kami menerangkannya kepada manusia daripada kitab suci. Kalau dia sembunyi, so idenya adalah dia yaktumuna, dia sembunyikan. So berhati-hatilah orang-orang yang menyembunyikan kebenaran, yang semata-mata nak jaga periuk nasi, tak nak sentuh isu tu, sedangkan itu adalah penawar bagi kejahilan manusia. Lalu Allah kata dia sembunyikan. Ketahuilah Allah kata, yal'anuhumullah, Allah akan laknat mereka, wa yal'anuhumul la'inun, dan dilaknat oleh sekalian makhluk. So a very good reason, a very nice reason yang kita tak boleh nak sembunyikan kebenaran pada hari. Kalau kebenaran itu perlu disampaikan, maka sampaikan. Dan pihak-pihak yang ada kuasa tak boleh sekat. Tak boleh sekat. Tak boleh nak buat restriction. Ustaz, jangan sembang benda ni. Tak boleh. Sebab keutamaan kita adalah kita nak elakkan daripada jadi zalim tadi. Kan? Nak elakkan daripada jadi zalim tadi. Maka siapa-siapa saja tak boleh halang untuk orang bercerita kebenaran. Dia ada duk cerita. Selebihnya orang tu nak terima, orang tu tak nak terima, itu bergantung kepada imannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau iman dia kuat, insya-Allah dia mudah untuk nak terima kebenaran walaupun pahit. Kan? Qulil haq walau kana murran. Berkata benarlah walaupun ianya pahit. Okey. Berkata benar walaupun ia pahit. Okey, tadi Puan Lisa tanya, macam mana contoh menyembunyikan tu Ustaz? Contoh sembunyikan adalah 1-2 faktor lah. Pertama, dia tu rasa macam benda tu untuk diri dia je. Dia tak nak kongsi dengan orang lain. Dengan sekatan-sekatan tertentu lah dia kata macam takut orang nampak aku ni poyo pula. Kan? Tetapi dia sendiri merasai apa yang dia faham daripada Quran itu telah mengubah karakter dia, telah mengubah akhlak dia. Dia sendiri tahu dengan apa yang dia faham itu telah mengobati segala sikap-sikap buruk dekat dalam diri dia. Seolah-olah dalam bahasa mudah, dia tu dah jumpa antidote. Dia dah jumpa penawar yang terbaik daripada Quran. Kalau kita faham ayat ini, dia menawarkan setengah penyakit-penyakit hati ke, penyakit-penyakit akhlak-akhlak buruk ke. Maka ayat itu kalau difahami, dia mengubah karakter seseorang. Dia jumpa antidote untuk satu-satu penyakit. Tapi sebab dia rasa macam, kan aku kongsikan, dia nampak macam apa, aku ni poyo sangat. Ataupun dia sembunyikan benda tu sebab dia rasa macam dia nak nikmati benda tu seorang sahaja. Dia fokus kepada nak membina kebaikan diri dia sendiri sahaja. Tapi Allah kata orang macam ni tuan-puan sekalian, Allah akan laknat. Sebab tu Allah kata dalam ayat tadi 159, yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Bukan sekadar Allah je laknat, tapi sekalian makhluk akan laknat. Kenapa? Bila makhluk lain tahu yang kau tu, kita tu ada antidote, tapi kita duk simpan antidote tu, tak nak kongsi dengan orang lain, memang layaklah kena caci, kena hina, kena maki,
dengan orang-orang yang sudah tahu. Sebab dia orang pun tengah sakit dengan penyakit yang sama dengan kita. Kita jumpa antidot, kita sembunyikan. Lalu berhak tak orang-orang bila dapat tahu dia pun tengah sakit dengan sakit yang sama dengan kita? So bila dapat tahu kita sembunyikan, berhak tak orang lain nak laknat sekali kita? Berhak sangat. Sebab tu tuan-puan sekalian, begitulah So nak kata tuan-puan sekalian, begitulah gambarannya. Saya tak mahu dalam kuliah pada hari ini kita nak kata macam mana kita mewujudkan skeptikal kepada AJK Masjid. Tidak. Saya nak sama-sama kita bergerak sebab benda ini untuk menjayakan fungsi masjid, menjaga kesucian masjid, dia adalah satu usaha yang perlu kita sepakat ramai-ramai. Bukan AJK Masjid je yang kena berusaha untuk nak jaga kesucian masjid, tak. Kadang-kadang kita pula yang mengapi-apikan dekat AJK Masjid sampai dia sampai berlaku sedemikian. So bukan sepenuhnya salah AJK Masjid. Dia kadang-kadang kita sendiri, perangai kita sendiri yang dalam kuliah, dalam mana-mana kuliah pun, ustaz tu cerita dah benda betul. Ustaz tu cerita pun kadang tak sensitif pun. Tapi kita yang over. Anda tahu tak over? Yang interpret sebab kita ada interest kita sendiri. Kita pula memang datang masjid tu ada, memang tadi ada sebut tadi, ada grup A, ada grup B. Datang masjid ada grup A, grup B. So bila dia dengar kuliah ustaz kat depan tu, ada grup grup B pun dengar, grup A pun dengar. Dia dengar tu adalah tujuan, dia nak cari point mana yang kita boleh selar kenyataan grup B. Nampak tak? Grup B pula dengar, dia nak tengok apa yang aku boleh ambil daripada ustaz ni, yang aku boleh selar grup A. Perangai ni macam siapa? Kan kita dah bincang ayat sebelum ni, samalah perangai macam orang Yahudi dengan Nasrani. Yang mata mereka ni nak cari salah orang Yahudi, nak cari salah orang Nasrani nak cari salah orang Yahudi. Sama je perangai tu. Kan? Tak? So, menghidupkan, mengembalikan kesucian masjid adalah satu usaha yang kita kena gerakkan bersama. Tak boleh letakkan pada individu-individu tertentu yang menguruskan masjid je. Kalau macam tu tak adil lah tuan-puan sekalian. Pakat tak nak jadi AJK Masjid belaka lah. Tak ada orang nak uruskan masjid macam ni. Tuan-puan sekalian, yang tu yang dia kata ayyudhkara fiha ismu. Mengingati nama Allah. So, kebenaran adalah ubat kepada kejahilan. Maka kita kena galakkan setiap perkara yang disampaikan di masjid perlu membawa manusia untuk mengingati Allah lebih daripada mengingati makhluk. Begitu. Okay. Seterusnya, wasa'a fi kharabiha. Kalau ikutkan dalam ayat ini terjemahannya adalah meruntuhkan masjid. So ayat ini tuan-puan sekalian kita boleh nampaklah pada orang Yahudi yang sedang meruntuhkan, yang ada usaha untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, kan, Baitul Maqdis dan sebagainya. Maka kita nampak ayat ini pun terbalik. So dalam ayat ini tuan-puan sekalian kita boleh faham dalam dua konteks lah. Iaitu meruntuhkan kesucian masjid dalam bentuk fizikal, iaitu halang terus daripada masuk masjid, runtuhkan secara fizikal, ada masjid sedemuk pun runtuhkan begitu, itu kefahaman fizikal, kita boleh faham secara fizikal. Teman sekalian, ada juga tuan sekalian dalam Al-Quran Allah sebut tentang ada orang berusaha nak menghancurkan satu rumah ibadat orang Islam, iaitulah tentera Abrahah nak menghancurkan Kaabah, kan, ada usaha nak menghancurkan Kaabah. Kan bukankah tuan sekalian sebab usaha mereka nak menghancurkan Kaabah itu, maka Allah kata layaklah kamu untuk menerima azabun azim daripada Allah. Akhirnya tentera Abrahah tuan sekalian dihancurkan tak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dihancurkan oleh Allah. So ayat ini kita boleh nampak ada orang yang nak meruntuhkan kesucian masjid dalam bentuk fizikal. Dia nak hancurkan betul seperti mana tentera Abrahah. Tapi Allah kata Allah akan jaga masjid-masjid dia. Sebab itu tentera Abrahah dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? So kalau hari ini ada orang yang nak hancurkan fizikal, percaya Allah akan jaga kesucian masjid. Yang kedua tuan-puan sekalian, kita boleh faham dalam konteks maknawi, iaitulah kesucian masjid bermaksud kita nak elakkan perkara-perkara fasad, perkara-perkara yang busuk, yang hodoh untuk masuk ke dalam masjid. So dari sudut ni yang kita bincang tadi tu, menghalang orang daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, menghalang orang untuk mendapat akses ke ilmuan, sebab ilmu ni sangat penting tuan sekalian, sangat-sangat penting. Okey. Seterusnya, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. So Allah sebut dalam ayat ni tuan sekalian, patutnya kalau kita nak masuk masjid ni, orang yang layak masuk masjid ni adalah orang yang ada jiwa hormat kepada rumah Allah dan orang yang ada jiwa ketakutan. Jiwa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agak-agak orang yang hormat rumah ibadat, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan cakap tak buruk dalam masjid. Orang-orang yang takutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan sekat tak kebenaran yang berleluasa dekat masjid. Takkan sekat. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan buat tak perkara-perkara terkutuk dekat dalam masjid, tempat suci. Tuan-puan sekalian, dalam ayat ini Allah tak sebut dia mencemarkan institusi masjid dengan melakukan dosa-dosa besar seperti berzina ke, membunuh ke. Allah tak sebut benda tu.
Kan kita mungkin expect orang yang paling zalim dekat masjid ni adalah orang-orang yang berzina, yang melakukan dosa-dosa besar. Orang yang apa? Orang yang membunuh dekat dalam masjid. Kan tuan-puan sekalian? Kita mungkin expect ni mestilah kena heret dosa besar barulah kena dengan perbuatan zalim. Allah tak sebut pun dosa-dosa yang besar yang kita maklum, membunuh, berzina. Allah tak kata dosa-dosa tu dilakukan pada masjid, dekat dalam masjid. Tak. Allah kata apa? Dia menyekat orang dari ingat Allah. Itulah orang zalim. Ustaz, bukan ke zina lagi besar, membunuh lagi besar, patut itu lagi zalim kalau dia buat dalam masjid. Tuan-puan sekalian, saya comparekan dua benda ni. Nanti kita akan faham kenapa orang yang menghalang orang daripada ingat Allah tu lagi zalim daripada orang berzina, lagi zalim daripada orang membunuh. Kenapa? Kenapa? Sebab kalau orang tu membunuh, orang tu berzina, dia punya dosa tu adalah pada individu tu. Pada individu tu. So individu tu je yang berdosa sebab dia melakukan perbuatan sedemikian. So mungkin individu yang kalau kata membunuh, ada satu pihak mati, satu pihak yang berdosa melakukan itu. So dia banyak melibatkan individu yang sedikit tak banyak. Tapi bila menghalang orang daripada ingat Allah, tuan-puan sekalian, kesannya adalah mujtama'. Dia lagi besar impak dia. Kan? Besar impak dia. So anda rasa mana lagi zalim? Menyekat orang daripada mengingat Allah dan kesan itu adalah lebih kepada mujtama', masyarakat boleh tergugat dengan berlakunya sekatan-sekatan untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala ke, ataupun bunuh orang tu lagi zalim? Mestilah orang yang menyekat daripada mengingati Allah lagi zalim, sebab kesan dia adalah untuk umum. Yang ni lebih kepada untuk individu tertentu saja. So keutamaan adalah kita memberikan hak ataupun menunaikan hak kemasyarakatan itu sendiri. Sebab tu Allah kata halang orang ingat Allah adalah sebesar-besar kezaliman. Okey, saya bagi lagi satu dalil tu puan sekalian. Pernah dengar tak ayat ni? Biasa kita dengar. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar daripada membunuh. Kan tadi saya tanya tadi kan, membunuh lagi besar ke, lagi zalim ke? Kalau ikutkan memang zalim dah perbuatan membunuh tu. Tapi kita nak compare mana lagi besar. So lagi besar adalah kita menghalang orang daripada melakukan daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Kan? Sebab fitnah itu lagi besar daripada membunuh. Allah sebut sendiri dalam Al-Quran. So bila kita melakukan perkara-perkara yang terkutuk dekat dalam masjid, kenapa orang lakukan fitnah? Sebab tak ada ilmu. Kan? Kenapa orang tu fitnah? Kenapa dikatakan dia fitnah? Sebab dia tak ada ilmu tentang apa yang dia perkatakan. Maka dia create satu benda yang dia tak tahu, dia just buat assumption, maka dia sebarkan assumption tu kepada orang lain. Maka fitnah. Maka fitnah. Orang tu tak buat tapi dia buat assumption, dia tak tahu pun benda tu, dia tak ada knowledge apa-apa pun tentang perkara yang dia perkatakan, maka bila dia sebut perkara buruk, maka dia jadi fitnah. Kenapa orang buat sedemikian? Idenya adalah orang tu tak ada ilmu menyeluruh, ataupun dalam bahasa mudah, ilmu tak ada. Dia jahil. So bila dia jahil, fitnah berleluasa. Maka Allah kata orang jahil ni, bila dia menyebarkan fitnah, maka banyak keburukan berlaku disebabkan agama tak tersebar, maka itu lagi besar daripada melakukan dosa membunuh. Boleh faham Itu konteks ayat yang kita boleh fahami dalam ayat yang kita baca, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Okey. Baik. So Allah kata patutnya bila masuk dekat dalam masjid, kita kena ada rasa hormat. Rasa hormat, dan juga kita ni kena ada rasa takut pada Allah. So orang yang hormat kepada Allah, orang yang takut kepada Allah, dia tak akan buat benda ni semua. So, nampak tak? So dia bermula daripada apa? Yudhkara fi hasmu. So kena kembalikan fungsi masjid, kena ajak orang makin beringat pada Allah, bukan makin mengagungkan AJK masjid, bukan makin nak puji AJK masjid, bukan makin puji pengurusan masjid, tak. Patutnya AJK masjid, semua orang kena berusaha untuk ajak orang ingat Allah lebih daripada ingat makhluk dekat tempat suci. So bila dah mampu untuk beringat kepada Allah, maka mudahlah datang ketakutan kepada Allah. Di isunya ingat Allah pun tidak, nak takut kepada Allah macam mana? Gitu. So kena ingat pada Allah, mudahlah untuk kita takut kepada Allah. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka akan beroleh kehinaan di dunia. So orang yang buat benda ni, Allah kata mereka akan dapat khizyun, akan dapat kehinaan. Wa fil akhirati azabun azim. Dan dekat akhirat nanti akan dapat azab besar. Maksudnya Allahu akbar. Takut baca ayat ni sebab apa? Allah kata orang yang buat benda-benda ni semua tadi, dia bukan sekadar dapat, kalau kita tahu orang yang buat dosa ni dapat azab dekat akhirat kan. So akhirat je lah kita mungkin expect, tapi Allah kata dia orang ini semua yang melakukan perkara ini, mereka akan mendapat kehinaan dekat dunia dan juga akan mendapat kehinaan dan azab yang besar dekat akhirat. Gitu.
Jadi dua-dua tempat Allah akan cela, Allah akan hina manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan ini. Jadi tuan-puan sekalian, apa tadabbur yang kita boleh ambil dalam cerita ataupun apa yang kita bincangkan pada hari ini tuan-puan sekalian? Patutnya ayat ni kita kena bincang dengan ayat selepas, ayat 115. Tetapi tuan-puan sekalian, saya boleh kongsikan tadabburnya sebab kita dah tamat, masa dah habis. Cuma tuan-puan sekalian, saya boleh kongsikan yang pertama tadabbur kita adalah sebab nanti kalau kita tengok ayat selepas ini, dia seolah-olah macam membantu kita untuk nak yakin ketentuan Allah dengan COVID-19 ni, kita tak boleh nak pergi masjid. Lalu tuan-puan sekalian macam mana? Kita tak boleh nak pergi masjid ni, macam mana kita nak kembalikan kesucian masjid? Sebab tu lepas ni kita akan jumpa fa'inna ma tuwallu fathamma wajhullah. Dekat mana-mana pun kamu berada, menghadapkanlah diri kamu kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Sebab bila masjid sudah hilang fungsinya, banyak orang-orang zalim dekat sana, maka Allah kata pergilah kat mana-mana pun, yang penting hadapkan dirimu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini antara kelebihan yang ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Sebab, dan ini juga kelebihan agama Islam tuan-puan sekalian. Kalau agama-agama lain tuan-puan sekalian, kalau dia nak beribadat kepada Tuhan dia, maka dia tuan-puan sekalian, dia kena pergi kat tempat dia kan, kena beribadat dekat tempat dia saja. So dia kena pergi kat church ke, ataupun pergi dekat kuil ke, maka dia boleh beribadah kat situ. Kan? Tapi kelebihan agama Islam dan kelebihan kepada umat Nabi Muhammad SAW, dia boleh menyembah Allah dekat mana-mana sahaja. Itu antara kelebihan lah. Jadi tuan-puan sekalian, apa yang kita boleh tadabburkan dalam ayat 114 ni adalah cuba kita kembalikan sama-sama. Resolusi kita adalah kembalikan kesucian masjid. Kembalikan tujuan asal kita masuk masjid, iaitu banyak beringat kepada Allah. Kerana nak bersembang dengan kawan sekalipun tuan-puan sekalian, jangan sampai menarikan tujuan asal kita masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu kalau nak sembang pun biarlah sembang-sembang yang membantu kita beringat lebih kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Buatlah apa-apa sekalipun yang membantu kita saling bertolong-bantu untuk saling beringat kepada Allah. Bukannya kita ni bertolong-bantu untuk makin lara. Ni tidak dekat masjid yang suci. Kita dah ajak sembang habis. Dah lah ustaz tengah mengajar kat depan. Kita akan rindulah situasi ni tuan-puan sekalian. Ustaz dah mengajar kat depan, kita dekat belakang ni duk membawang pasal apa? Kerja lah. Perkara-perkara dunia tuan-puan sekalian. Okey? Cuba elakkan kita cemarkan kesucian. Itu resolusi kita pada ini. Elakkan mencemarkan kesucian masjid. Yang kedua adalah tuan-puan sekalian, kita kena membina jiwa ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan perasaan takut ni tuan-puan sekalian, kita akan mengelakkan daripada perkara-perkara ini. Dan yang paling penting tuan-puan sekalian, saya sebutkan tadi, menjadi zalim itu bermaksud kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Okey? Kita tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka idea untuk ayat 114 ni adalah bila melibatkan masjid, pastikan kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nak bersembang, masjid bukan tempat. Nak bersembang benda lara, masjid tempat bukan tempatnya. Sebab bila kita sembang dekat dalam masjid, tuan-puan sekalian, benda-benda lara, maka kita telah zalim. Kita cemarkan kesucian masjid. Maka kita telah menjadi zalim sebab kita tak letakkan satu pada tempat. Nak sembang, tempat lain lah. Tempat lain ada, tapi jangan tempat masjid. Okay? Sama-sama kita kembalikan. Sebab semua rindu kan tuan-puan sekalian, saya nampak hikmah COVID-19 ni, kita lebih rasa eager, teruja nak masuk dalam masjid. The moment nanti masjid dah buka tuan-puan sekalian, jangan kita pula cemarkan. Kita rindu, sebab rindukan sesuatu nak ingat Allah dekat masjid. Tapi bila dah masuk masjid lepas ni, jangan pula kita cemarkan. So mungkin hikmahnya Allah tak bagi kita masuk supaya kita menghargai peranan dan kenikmatan berada kat masjid. So the moment kita masuk dalam masjid nanti, kita akan ada jiwa syukur, jiwa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 114 ni, kefahaman dia akan bersambung pada ayat 115. Nanti insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung. So nampak gaya ni tuan-puan sekalian, kita ni setiap minggu satu ayat. Tuan-puan sekalian okey ke? Kan okey ke satu ayat? Saya pun tak plan untuk go fast. Biar slowly but surely. Pada kuliah pertama, bila saya start balik minggu lepas, saya dah sebut awal-awal dah. Saya punya konsep slowly but surely. Biar satu ayat pun, tetapi kita rasa seronok. Kita dapat mendalami dengan kupasan yang lebih detail, supaya kita nampak, oh itu gist of that ayat. So hopefully tuan-puan sekalian anda okey lah pendekatan satu ayat ni. Tapi ada orang yang, Ustaz, 283 ayat lagi Ustaz, oh jauh lagi perjalanan. Kan? Ini separuh jalan tuan-puan sekalian tak sampai lagi ni. Kan? Tapi harapnya tuan-puan sekalian okey lah. InsyaAllah okey semua. Okey baik. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih tuan-puan sekalian. Barakallahu fikum kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Saya nampak tadi kita ada kita reach sampai 140 orang yang menonton secara live tadi. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jangan lupa boleh kongsikan tuan-puan sekalian kuliah pada hari ini kepada online supaya ramai orang lagi orang kata macam mana dia lebih nak memaknakan masjid
andai kata telah dibuka nanti insya-Allah. Kita doakan tuan-puan sekalian yang terbaik untuk kita punya hubungan dengan masjid. Kan? Kita sedih, mungkin sedih sebab anak-anak kita tak boleh nak sampai masjid. Lama dah anak kecil kita tak didedahkan dengan masjid. Kita doakan yang terbaik supaya Malaysia diangkat daripada pandemik ini. Seterusnya kita akan dapat kembali kepada normal yang sebelum ini. Kita boleh pergi masjid, boleh dedahkan anak-anak dengan masjid, kembalikan masjid pada fungsi keilmuan. Ramai orang boleh dapat akses keilmuan dekat sana. Mudah-mudahan insya-Allah. Terima kasih sekali lagi tuan-puan sekalian. Boleh like dan share sekali lagi. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf tuan-puan sekalian atas keterlanjuran bicara ataupun kesilapan dalam penyampaian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguhkan sesi tadabbur surah Al-Baqarah kita siri ke-21 pada hari ini dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, selamat menjamu selera dan bersarapan pagi. Okay, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.